Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada ayat yang ke-28 selanjutnya dan ayat yang ke-29. Dua ayat akhir dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul Azim. Ayat yang ke-28 itu Allah berfirman menyeru kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal-awal ayat dalam surah ini dulu, bila Allah menyebut allazina amanu, maknanya orang-orang yang beriman ni adalah orang-orang yang belum mantap imannya. Ada kalanya lemah, ada kalanya kuat. Jadi di sini Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang yang dimaksudkannya, yang keadaan imannya belum begitu teguh. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kamu dengan rasulnya, seorang rasulnya. Yu'tikum kiflaini, ia memberikan kepada kamu, iaitu orang yang beriman, kiflaini, dua talian atau dua kali ganda dari rahmatnya, dua kali ganda rahmatnya. Wa yaj'al lakum, dan ia jadikan bagi kamu nuran, cahaya, tamshuna bihi, kamu boleh berjalan dengan cahaya itu, cahayanya itu. Wa yaghfir lakum, dan ia mengampunkan kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah berseru kepada orang-orang yang beriman itu tadi, minta supaya bertakwalah mereka tu kepada Allah. Maksud bertakwa ni sudah dikupaskan dalam ayat terdahulunya, iaitu bermaksud bahawa ada kaitan hubungan baik dengan Allah, antara hamba dengan Allah. Sebab apa? Asal perkataan bertakwa ni ialah waqa, yang bermaksud memelihara. Jadi orang yang hamba yang beriman, yang nak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, adalah orang yang hendak sentiasa menentukan bahawa Allah tu menjadi pemeliharanya. Jadi untuk dia menjadikan Allah tu pemeliharanya atau pelindungnya, dia terpaksalah berusaha untuk sentiasa memelihara hubungan baik dengan Allah.
iaitu dengan cara membuat apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Dan kalaulah misalnya dia tergelincirlah membuat kesalahan, dia segera minta ampun, segera beristighfar dan segera bertaubat. Sebab apa? Allah janji bahawa bila minta ampun dan bertaubat dengan ikhlas, Allah akan tunaikan janji itu. Jadi orang bertakwa ini maksudnya ialah orang yang berada di tempat yang lebih tinggi daripada orang yang beriman. Jadi Allah minta supaya orang yang beriman ini jadilah orang yang bertakwa kepadanya. Dan juga berimanlah kepada Rasulnya. Sebab ada orang setengahnya, dia hanya beriman kepada Allah sahaja. Dia tak berapa teguh tentang imannya kepada Nabi. Nah, iman yang diberi Allah itu ialah kepercayaan yang terletaknya di hati kita mengenai kepercayaan kita kepada Allah sebagai pencipta kita, yang kita satu-satunya yang kita sembah. Beriman kepada Rasul di sini ialah maknanya kita mengikuti apa yang Nabi ceritakan dalam Quran dan juga dalam hadis tentang cara-cara seorang beriman atau seorang muslimin itu melakukan amalan-amalannya. Cara dia nak solat, cara dia nak puasa, cara dia nak naik haji, cara dia nak berzakat kepada siapa, ada dia punya tertib dia, peraturan-peraturan dia, siapa yang lebih diutamakan, siapa yang dikemuliakan dalam pembayaran zakat dan sebagainya. Jadi di sini maknanya Allah kata dia memberi kepada orang yang beriman ini dan menuju ke arah peringkat ketakwaan, akan diberi dua ganda atau dua perkara yang merupakan rahmatnya, dua bentuk rahmatnya. Sebab kiflai ni sebenarnya adalah benda, iaitu tali yang digunakan oleh orang Arab zaman dulu semasa naik keldai dan sebagainya tu. Satu diletaknya kepada bahunya dan diletakkannya kepada pada pinggangnya untuk menguatkan dia kepada dia masa dia menunggang keldai tu. Jadi maknanya ada dua bentuk rahmat, dua jenis rahmat. Dan kata dia, dijadikan bagi kamu cahaya yang kamu berjalan dengan cahaya itu. Nah, kita tak nampak dalam hidup ni, kita tak nampak cahaya kita kalau Allah beri cahaya pada kita tu. Tapi cahaya tu ada. Maka bila kita mempunyai cahaya tu, kita akan berjalan di jalan yang lurus. Kita akan melakukan perkara-perkara yang baik. Sebab itu Allah dah beri cahaya, kita nampak benda baik tu. Jadi di sini maknanya bukan sahaja maksudnya kita akan dapat cahaya tu hanya di akhirat. Kita juga dapat cahaya tu di dunia. Tapi kita tak nampak cahaya tu. Tapi cahaya tu Allah beri pada kita. Dan kita dapat melihat benda yang baik daripada benda yang buruk. Jalan yang baik daripada jalan yang buruk. Jadi kita akan melakukan perkara-perkara yang baik. Bila kita iman dah teguh dan kita berusaha untuk
menjadi seorang yang bertakwa. Dan seterusnya dia kata, dia akan mengampunkan kita. Dia akan mengampunkan kita. Jadi kita ada cahaya dan kesalahan-kesalahan kita setelah kita istighfar dengannya, kepadanya dan bertaubat, tidak lagi buat perkara yang serupa, kita akan diampunkannya bila kita istighfar. Sebab sini Allah mengampunkan kita. Tapi kalau kita tidak minta ampun, dia tak akan ampunkan. Jadi it is a two-way situation. It's a win-win situation. Kita minta ampun dengan Allah atas dosa-dosa kita, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Kita mesti percaya akan hakikat itu. Kita mesti percaya kerana kita mesti ada husnuzon, iaitu sangkaan baik pada Allah. Sebab Allah dah berjanji. Dia kata setiap janji dia akan tunaikan. Dia tidak akan mungkir janji. Sebab sifat dia pada zat dia tu ialah dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Jadi itulah ayat 28 itu. Jadi kita hendaklah sebagaimana yang Allah menyuruh kita berusaha untuk menjadi seorang yang bertakwa. Dan kita hendaklah beriman kepada Rasul. Jangan kita tak percaya pada sunnah Rasul. Dalam hadis-hadis Rasul, bukan hadis yang dhaif atau hadis yang ghaib. Ini adalah sunnah Nabi yang diwahyukan juga oleh Allah. Tapi disebutkan oleh Nabi dalam bahasa dia sendiri. Berbeza dengan dalam Quran, Nabi mengulangi kata-kata atau kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang Allah yang beri ayat tu. Itu adalah ayat-ayat Allah. Tapi dalam hadis itu adalah kata-kata dan ayat-ayat digunakan oleh Nabi sendiri. Tapi wahyu kepada apa yang dah dicakapkan tu adalah dari Allah juga. Jadi di sini maknanya kalau kita buat itu, berusaha untuk bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul, kita akan dapat dua rahmat. Dan kita akan dapat cahaya untuk kita akan melakukan perkara-perkara yang baik. Dan juga kita akan dapat keampunan Allah. Ayat yang berikutnya pula, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Li'alla ya'lama ahlul kitab. Sebenarnya di sini supaya, li'alla ni supaya, subjek di sini ialah ahlul kitab. Ahli-ahli kitab ni tahu bahawa dia adalah sebenarnya ditentukan. Mereka tidak menentukan atas sesuatu pun tentang anugerah Allah. Bahawa Allah yang keliru menentukan bahawa tidak Allah tu ada an dengan la. Bahawa tidak mereka menentukan atas sesuatu ala syai'in min fadlillah, dari anugerah Allah. Maknanya dia tak ada bisnes tentang anugerah Allah ni. Sebab ikut dia punya amalan, ahli kitab ni, dia boleh buat bagi pihak Allah. Itu tak ada. Sebenarnya di sini ayat ni menidakkan perkara itu. Dia tak ada langsung, misalnya dikata sini, kuasa untuk itu. Kuasa untuk menentukan apa yang Allah akan anugerahkan. Misalnya dalam ayat sebelum ini ada disebutkan bahawa mereka ni boleh misalnya minta ampun atau memberi ampun kepada dosa-dosa
siapa-siapa saja yang pergi berjumpa dengan padri. Dan itu sebenarnya adalah hak Allah. Mengampunkan dosa-dosa hamba itu adalah hak Allah. Tapi mereka mengambil hak Allah itu sebagai hak mereka. Itu maknanya anugerah itu sebenarnya bukan kepunyaan mereka. Jadi di sini supaya Allah mengatakan bahawa supaya mereka ni tahu, ahli kitab ni tahu bahawa mereka tak ada kuasa. Sebenarnya Allah kata wa anna fadlallah, dan sesungguhnya anugerah itu adalah di tangan Allah. Biadi itu maknanya di tangan Allah. Adalah di tangan Allah. Maknanya pada Allah. Anugerah, tiap-tiap satu anugerah itu adalah hak Allah. Untuk memberinya, kata dia, yu'tihi man yasha'u, untuk ia beri kepada siapa yang ia kehendaki. Nah, dalam ayat ini, yu'tihi man yasha'u di sini, ada dua pihak di sini. Dia memberikannya kepada siapa yang ia hendak. Allah memberi anugerah itu kepada siapa yang Allah hendak. Tapi juga bila ada situ man yasha'u situ, dikembali kepada man tu, maknanya siapa orang tu juga mesti berkehendak. Dia diberi kepada siapa, kurnia tu tadi diberi kepada siapa yang Allah hendak beri dan siapa yang berhendakkan anugerah itu. Katalah kita nak minta ampun dengan Allah tadi. Itu satu anugerah. Kalau Allah ampunkan kita, keampunan Allah itu adalah hak anugerah Allah. Tak ada siapa pun boleh mengampunkan orang lain, kecuali kita boleh ampunkan sesama manusia. Tapi itu akan nanti juga disoal juga oleh Allah nanti di akhirat nanti. Sebab apa kita ikhlas ke tidak sebenarnya? Sebetul-betulnya kita ikhlas ke memaafkan orang tu atas kesalahannya? Atau bila orang tu minta maaf dengan kita kata, okey, adakah kita sebenar-benarnya ikhlas memberikan kemaafan itu? Itu Allah saja yang tahu. Tapi Allah di sini kata dia mempunyai hak itu. Dan Allah kata akhir ayat itu, dan Allah wallahu zu fadlil, adalah mempunyai fadli itu anugerah, al-azim tu yang sangat agung. Allah mempunyai anugerah yang sangat agung. Jadi maksud di sini kan, kita tak boleh fikir, tak nak minta ini perkara kecil je, susahlah, malulah nak minta perkara kecil kepada Allah. Allah akan beri anugerah kepada apa saja yang kita minta. Dan pada Allah tiada perkara yang kecil, tak ada perkara yang besar. Pada Allah, kalau nakkan pertolongan dia, itu kita kena minta dengan dia. Bukannya tak boleh orang lain minta akan bagi pihak kita. Boleh. Kita boleh misalnya minta orang berdoa untuk kita. Bila dia pergi umrah, berdoakan di makam Ibrahim, di tempat Nabi Ismail dan seumpamanya. Tapi kita hubungan kita dengan Allah lebih direct lagi. We have direct line with Allah. And tapi kalau kita through orang lain, maknanya we pass a message kepada melalui orang lain. Jadi apa saja yang kita nak, kita rasa tak berapa mampu untuk membendungnya dalam hati kita, kita minta tolong dia. Dan dia akan anugerahkan pada kita. Kalau kita ikhlas kerana dia. Sebab kerana dia tu ialah dia memang menyuruh kita minta ampun. Dia suruh kita minta tolong dia. Macam dia kata, bila takut kepada syaitan, gangguan syaitan, katalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ajar kita.
kita pun a'udzubillah minasyaitonirrajim, dan Allah akan sungguh-sungguh dia akan janji dia ialah disuruh kita macam tu, kita buat macam tu, dia akan beri kita lah perlindungan tu daripada syaitan. Jadi itulah 2 ayat yang akhir ini mengakhiri surah Al-Hadid. Kalau diingat semula, pada awal-awalnya dulu surah ini diturunkan di Madinah. Pada orang-orang Madinah, orang mukmin Madinah dah mula lalai dengan iman mereka. Sebab mereka dah selesa hidup, peperangan dah tak ada, dengan Mekah, orang-orang Mekah pun dah berbaik dan hidup aman damai, dan lepas tu mereka mulalah menghadap kepada keadaan dunia. Jadi di sini ayat surah ini sebenarnya menegur umat Madinah tu, menegur macam kita lah. Kalau kita lalai, kita solat, lepas solat kita lupa, lepas kita buat apa yang kita minta dalam solat tu, kita kata ihdinas siratal mustaqim. Tapi bila kita lepas solat, kita buat tak nak pula pergi ke siratal mustaqim tu, kita cari jalan lain pula, buat tak betul. Itu tak boleh lah macam tu. Dan Allah dah beri hints dalam surah tu bahawa untuk memantapkan iman, kita kenalah infak atau bersedekah atau berkongsi dengan orang lain apa yang kita ada. Kita ada kepakaran, kita kongsi dengan orang lain kepakaran kita. Kita ada ilmu, kita kongsi ilmu dengan orang lain. Kita ada masa, kita kongsi dengan orang lain. Kita ada belas kasihan, kita beritahu orang-orang yang susah-susah tu, yang bercerita pada kita tentang kesusahan mereka. Bukan sahaja kita berkongsi harta benda atau duit. Kita berkongsi apa sahaja yang kita ada dan orang perlukan apa yang kita ada tu, pertolongan. Jadi dalam surah ini Allah malah dalam ayat yang ke-11 tu minta kita pinjamkan kepada dia apa yang kita ada tu untuk beri pada orang lain. Bukan semuanya kita beri hanya sebahagian saja. Sekecil mana sekalipun Allah akan perhati dan akan beri kita balasan. Sebab apa? Dalam surah Zulzilah tu ada di situ disebutnya, kalau sebesar zarah sekalipun, dia akan tahu, dia nampak. Tak payahlah yang besar-besar. Jadi maknanya untuk kita memantapkan iman kita, kita kenalah kuatkan atau bersedia untuk berkongsi dengan orang lain. Itu satu caranya. Dan dia kata di situ bahawa kita perlulah sentiasa bertasbih, mengingatkan kebesarannya. Kebesaran Allah dalam surah ini diceritakan tentang hakimnya, aziznya, basirnya, maha melihatnya, maha penyayangnya, raufnya, dan alimnya. Dan jadi hendaklah kita ingat perkara yang telah kita fahami pada ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi di sini sajalah akhirnya pada hari yang akhir ini surah ini, dan diharapkan dapat kita berjumpa lagi pada tahun hadapan. Kalau panjang umur, kita akan usahakan mendekati Al-Quran dengan surah-surah yang lain pula. Diakhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita berjumpa lagi
dan selamat menyambut Aidilfitri pada esok hari, dan maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.